Terima kasih ya, terima kasih Yang di-Pertua. Ni Ipoh Barat, saya dengar bahawa cara Ipoh Barat mengatakan bahawa apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan untuk anjakkan ekuiti ekonomi masyarakat Malaysia yang dijanjikan oleh kerajaan tidak begitu konstruktif. Saya dengar lebih kurang macam itu. Dan juga pada masa kebelakangan ini, saya pun dengar dan melihat dan baca dalam surat khabar bahawa ada beberapa orang yang pergi membuat laporan polis terhadap bekas Menteri Datuk Seri Samiwelu bahawa terdapat penyelewengan dalam perbelanjaan duit bagi pembinaan kolej universiti di Semeling, di mana dikatakan bahawa duit yang dikutip, kerajaan memberikan lebih 300 juta ringgit dan keseluruhan duit yang dikutip berjumlah lebih daripada 600 juta. Padahal dalam laporan polis dikatakan bahawa hanya sekadar 200 lebih juta sahaja dibelanjakan. Itulah perbelanjaan sebenar 200 lebih juta untuk membina universiti itu. Jadi saya nak tahu dari ulasan daripada Ipoh Barat, mungkinkah ada satu rompakan yang besar berlaku dalam kadar ratusan juta oleh beberapa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, dan juga adakah mungkinkah kerajaan UMNO Barisan Nasional cuba melindungi perbuatan kesalahan itu daripada Yang Muhammad, kalau Yang Muhammad cakap macam ni, lain orang cakap macam tu nanti jangan bising ya Muhammad. Saya tegur awal-awal Yang Muhammad. Saya minta maaf kalau ada kekurangan dari saya, tapi saya rasa Dewan ini perlu tahu kebenaran yang berlaku. Saya mengetahui peraturan Dewan Yang Muhammad, tak payah hajar saya. Saya minta maaf, tapi saya mau tahu adakah ini ada cubaan untuk melindungi perbuatan perilaku salah ataupun jenayah yang dilakukan oleh beberapa orang yang tertentu. Cuma itu saya mau tahu. Ini sebab ini adalah satu ini berlaku pada satu masa di mana kerajaan telah beberapa kali menjanjikan bahawa anjakan akan berlaku kepada ekuiti ekonomi masyarakat-masyarakat Malaysia, tetapi tidak berlaku dan penyelewengan-penyelewengan ini berlaku. Terima kasih Pak Tan Sri. Betul, ada beberapa penyelewengan yang di mana polis sedang menyiasat. Saya akan ulang mengenai perkara itu pada akhir ucapan saya. Tapi yang lebih mustahak adalah bukan kali pertama kita ada penyiasatan seperti ini. Pada tahun 1992, di mana Maika Berhad skandal, di mana semasa itu Ketua Pembangkang telah membangkitkan perkara itu di Parlimen, dan walaupun perkara itu adalah kepentingan orang ramai, akan tetapi dia telah dibuang, telah di-expel dari Parlimen untuk 8 bulan. Dan inilah satu hadiah kepada pembangkang, dan saya harap kerajaan akan serius dalam penyiasatan ini, dan kalau boleh memberitahu kepada pihak-pihak yang berkenaan dan kepada donor-donor yang telah membuat kepada universiti dan kolej-kolej ini di mana penyelewengan kewangan, dan kenapa lambat mengambil tindakan ini. Datuk Yang di-Pertua, mengenai kabinet komiti ini, saya nak tahu siapakah akan menjadi komiti anggota pada komiti ini, dan apakah terms of reference-nya. Saya difahamkan hari ini pukul 3 Timbalan Perdana Menteri akan berada di Parlimen untuk to chair meeting ini, di mana beberapa old schools of thought telah diajak untuk datang untuk memberi pandangan mereka kepada Timbalan Perdana Menteri mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat India. Jangan kita lupa, Datuk Deputua, tahun 2007 bila masalah Hindraf bermula, selepas tu bila penangkapan kepada kelima ketua itu yang sekarang
di Kemunting. Selepas tu Perdana Menteri telah mengadakan satu mesyuarat yang tertinggi, telah mengadakan dengan NGO. Apa terjadi kepada itu? What is the outcome? Langsung tidak ada apa-apa. Tidak ada tindakan susulan, tidak ada apa-apa diambil oleh kerajaan. Hanya setakat publicity saja yang dibuat. Tidak ada sebenarnya balik turun ke akar bumi untuk menyiasat, untuk mengatasi masalah-masalah yang rumit. Saya kerap kali telah membangkitkan perkara ini di mana masyarakat India highest dengan izin, highest illiteracy rate, highest crime rate, highest single mothers, highest unemployment, highest dropout in college and universities di masyarakat India. Bukan kali pertama. Sekejap lagi. Ini untuk Kadazan pun ada nak tanya. Sekejap lagi. A few minutes. Sekejap lagi. Ini perkara bukan baru. Pada tahun 1997, saya lagi ingat, saya telah bangkitkan perkara ini. Sampai sekarang perkara ini tidak ada satu keseriusan oleh Barisan Nasional. Tapi yang lebih mustahak, saya ada bagi tahu kepada Putatan sebelum ini semasa makan, saya katakan, saya hairan kenapa kita confine ini hanya untuk masyarakat India. Bukankah ada masalah sedemikian juga dengan masyarakat Kadazan, masyarakat Iban, masyarakat orang asli, masyarakat terpinggir, masyarakat orang Melayu, semua ada masalah. Bukankah lebih baik kita ada satu select committee? Terima kasih kerana menyentuh bangsa saya. Terima kasih sahabat saya daripada Ipoh Barat. Saya minta nasihat atau minta pandangan daripada yang berhormat. Bangsa Kadazan ni sama Iban, natif di negeri Sabah, semua natif-natif lah. Yang dikatakan terpinggir, yang dikatakan terbiar, tidak mengeluh, tidak marah sama kerajaan. Ya, walaupun mungkin pada satu ketika Ipoh Timur menyatakan orang Kadazan ini makan muntah anjing, ya. Tapi tidak apa. Saya minta pandangan dari Pak. Adakah kalau Kadazan sama Iban semua dusun Melanau ini berarak seperti Hindraf itu, adakah itu berkesan atau tidak? Ya seperti mana yang street demonstration itu, supaya dapat kita juga dapat 5% daripada kemudahan dari pekerjaan. Nombor satu, adakah kita perlu ada demonstrasi untuk kerajaan sedar? Bukankah tanggungjawab kerajaan untuk mengambil tahu masalah ini? Tak perlu kita adakan demonstrasi. Tetapi di mana bila kerajaan enggan mendengar, kerajaan tidak ingin dengar, tidak mau tahu mengenai perkara itu sebab kita ada demonstrasi. Mengenai masyarakat Kadazan, saya kesian. Saya rasa satu denial yang dibuat oleh Putatan, kerana kerap kali perkara ini dibangkitkan di Dewan di Parlimen. Ramai di antara ahli Parlimen mengaku bahawa ada kemiskinan yang teruk yang terteruk di negara ini adalah di Sabah. Takkan perkara ini Yang Berhormat tidak tahu? Adakah Yang Berhormat kerana saya bahas untuk semua masyarakat, Yang Berhormat tidak sedia untuk menerima satu statement of fact, satu statement of reality pada ada masalah yang sangat serius kepada masyarakat Kadazan, masyarakat Iban, masyarakat dusun dan sebagainya. Tetapi yang lebih mustahak, saya nak confine, saya nak pergi ke asasnya. Kenapa kita hanya ada satu jawatan kuasa untuk masyarakat India? Kenapa? Kerana senang saja. Kerana kerajaan sudah tahu there's a shift of waters. Pengundi-pengundi kena batangan, pengundi-pengundi India. Itu sebab kita kata kita mau presiden MIC. Kita mau seumur hidup S. Samiulu menjadi presiden dia. Saya sokong. Kerana dia betul-betul memberi manfaat kepada masyarakat India. Itu pandangan Barisan Nasional. Yang Berhormat dulu, Yang Berhormat dulu mengetuk Presiden MIC dulu. Semasa belum lagi. Sekarang puji pula. Salah apa?